Korang pernah dengar tak cerita seram berkaitan dengan pocong gergasi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Apa khabar? Selamat malam. Welcome back to our story puaka untuk malam ni. Alhamdulillah, story puaka tak berhenti Tak ada masa langsung untuk buat apa. Selalu kita buat apa? Share puaka pasal cerita-cerita yang ngarut konspirasi semua ni. Tak sempat geng, tak sempat nak buat research. Cerita hantu ni ada banyak. Ramai sangat orang share dekat DMIG sana. Jadi pada mana yang nak share cerita seram ke apa, boleh pergi ke Instagram saya, DM saya dekat sana kawan-kawan. Saya akan sharekan dalam story puaka. Tak pun, kalau saya tak sempat, saya akan buat live dekat TikTok. Saya akan share cerita dekat sana ke. Tapi sebelum tu, jemputlah subscribe channel saya. Bantu saya dapatkan 100k subscriber. Apabila saya dapat 100k subscriber, nak bagi baju percuma geng pada 5 orang yang bertuah. Adakah anda orang yang bertuah itu? Kita tak tahu geng. Dan tambahan lagi lah, kalau korang rasa baik hati, rasa macam alamak nak buat baik lah hari ni, jemput-jemputlah follow sosial media saya dekat bawah. Tersergam indah untuk anda follow geng. Apa macam? Cuti lama, semua sihat, dah ready nak bekerja? Mestilah tak ready. Kalau boleh dalam seminggu tu kan, kerja biar 1 hari je, lagi 6 hari biar cuti, betul tak? Tapi cuti tak cuti juga geng. Kita cerita seram ni kena teruskan juga, sebab dah jadi kita punya hiburan malam, betul tak? Malam ni kita ada sebuah cerita yang dikongsikan oleh seorang akak. Bahasakan diri dia sebagai bonda. Lagi mak-mak macam gitu kan. Bonda ni bagi tahu yang dia berasal daripada Johor, tapi sekarang ni dah menetap dekat Sarawak. Dan dia nak kongsikan cerita yang berlaku sewaktu dia remaja dulu geng. Zaman-zaman bergetah bersawit dulu. Sebelum aku nak bagi cerita lah kan, nak bagi tahu sikit pasal bonda ni. Bonda bagi tahu yang dulu masa dia remaja, masa dia baru lahir, dia merupakan salah seorang yang hijabnya terbuka. Dia cakap lahir-lahir uek dah boleh nampak hantu setan geng. Sehinggalah beberapa tahun lepas barulah dia tutup hijabnya, sebab dia cakap dah tak boleh dah nak tanggung benda ni, berat sangat. Sebab makin lama makin kronik pula gangguan yang bonda lalui. So bonda ni pun pergilah jumpa ustaz, minta tolong tutupkan. Sebab kau bayangkanlah, ni bonda cakap dia punya tahap nampak makhluk halus ni. Waktu tu dia ada anak 2 orang kan. So selalu nampak anak dia diganggu oleh makhluk halus. Anak tengah tidur, tiba-tiba datang makhluk yang berlidah panjang. Macam gitu geng. Lepas tu kadang-kadang sampai tahap dia dah tak rasa takut dah dengan makhluk halus, sebab selalu nampak. Kadang-kadang bila nampak dia macam ngintai-ngintai, bonda bagi tahu, kau nak lalu-lalulah sekarang, jangan ganggu aku tak kacau kau. Relax, bercakap dengan hantu macam borak dengan member tepi mamak. Tapi malam ni ada satu cerita yang bonda nak sampaikan. Waktu ni jadi masa dia remaja katanya. Macam biasalah geng, kita tak akan mulakan penceritaan kalau tak ada lampu merah, betul tak? Malam ni ceritanya bonda nak sampaikan ni berlaku di Johor. Tapi kat bahagian hujung-hujung Johor, di bahagian kampung-kampung geng. Kita tukar lampu merah kita dulu, okay? Stand by untuk story puaka geng. Selamat datang ke kelab malam. Bukan, rumah merah. Lagi teruk. Selamat datang ke cerita seram kita pada malam ni. Sambung kenaan dengan bonda tadi. Bonda ceritalah pada awal tahun 1990-an. Waktu tu ayah bonda baru je pencen daripada jadi askar. So lepas je pencen, bonda sekeluarga ni pindah ke Johor, di kawasan kampung-kampung. Sebab ayah dia cakap ayah dia dah tak nak duduk kat bandar, nak duduk kampung, nak menanam ayam, nak menanam ikan, semua tu lah. Oleh sebab waktu tu perumahan tak banyak lagi tau dekat Johor, jadi mereka terpaksa menyewa. So nak dijadikan cerita lah, rumah sewa ni berada di lereng bukit geng. Waktu tu bonda ada seorang adik lelaki. Bonda selalu cakap, tak sukalah rumah ni, rasa macam tak best lah rumah ni. Tapi yelah, anak nak buat apa? Kan komen lebih-lebih kan mak ayah jual dekat Siam, tak pasal-pasal, tak ada organ nanti geng. Jadi sebagai anak ni kenalah terima. Bonda dengan adik dia pun iyakan aja lah apa yang mak ayah cakap. Sebab bonda cerita apabila dia nampak rumah tu je,
bonda dengan adik ada rasa macam something yang tak best, rasa kurang selesa, rasa seram semacam geng. Hari pertama mula-mula baru sampai rumah tu, tak ada benda seram pun yang jadi. Rumah ni memang rumah kampung, di mana bahagian atas dia merupakan diperbuat daripada papan lah, senang cakap. Bahagian dapur pula bahagian simen, macam rumah zaman-zaman dulu geng. Tapi yang tak best ni dekat rumah tu satu hal je. Kau bayangkan tandas berasingan geng, tandas jauh dekat luar rumah. Kau bayangkan kalau malam-malam dah tercirit, macam mana nak pergi buang air dekat luar sana? Takkanlah nak buang air dalam Tupperware. Masa mula pindah pun, waktu ni diorang dah masuk sekolah, tapi diorang tumpang rumah atuk, sementara rumah baru ni tengah kemas. So kawan-kawan tanyalah, duduk mana? Nanti jomlah main batu seremban sama-sama. Dan bila bonda menceritakan rumah dia duduk kat mana ni, ramai kawan-kawan pelik. Kawan-kawan macam, asal kau duduk rumah situ doh? Zaman dulu sebut doh ke? Tapi diorang macam pelik lah, kenapa diorang duduk kat rumah tu. Bila dia tanya, kenapa, apa yang pelik rumah tu? Kawan-kawan semua tak nak jawab. Kawan-kawan semua senyap je. So bonda pun ada juga tanya dekat ibu, kat ayah, dekat atuk, kenapa rumah tu macam lain macam. Kawan-kawan pun cakap rumah tu rumah tak elok. Tapi ibu, ayah, atuk semua tak cakap. Dia macam rahsiakan. So sudahnya benda tu berlalu macam gitu je. Kami adik-beradik pun senyap je lah, tak nak cakap lebih-lebih. Kawasan rumah tu, waktu bonda baru mula sewa, memang kotor geng, penuh dengan semak samun, dengan rumput-rumput tinggi. Jadi, diorang memang akan pergi ke sana untuk buat gotong royong. Tapi, pada malamnya, dia akan balik tidur ke rumah atuk. Kiranya, dia pergi ke rumah tu pada waktu siang sahaja. Lepas asar lebih kurang pukul 6, diorang akan balik rumah atuk untuk tidur dekat sana. Dan benda ni berulang alik selama seminggu geng. Nak jadi cerita lah, pada satu hari, adik bonda tadi tertinggal buku sekolah geng. Buku sekolah matematik pula tu. Kau bayangkanlah cikgu matematik ni, kau tak bawa buku macam mana? Kemain panjang lagi rotannya, betul tak? Jadi adik dia ni tertinggal buku. Tertinggal buku dekat mana? Dekat rumah sewa tadi geng. Waktu ni diorang dekat rumah atuk dah. Dan waktu ni juga dah nak maghrib geng. Kalau bagi tahu ayah nak balik rumah sewa waktu-waktu maghrib macam ni, confirm ayah tak kasih. Dah lah bekas askar geng. Maunya kena squad komando adik tu nanti. Sebab ayah dah bagi warning, jangan pergi rumah sewa tu kalau tak ada ayah, kalau tak ada mak. Jangan pergi seorang-seorang. Jangan pergi berdua, adik kakak duduk rumah dan diam. Jangan sesekali pergi dekat rumah tu Warning ni warning. Macam gitu sekali geng. Tapi disebabkan waktu tu adik ni dah cuak tau. Dah lah buku homework tertinggal dekat rumah sewa. Esoknya cikgu nak cek. Jadi dia merayulah kat kakak dia, kakak tolonglah kakak teman adik pergi rumah sewa sekejap je, ambil barang je, janji lepas tu kita terus balik. Jadi bonda pun rasa macam tak sampai hati nak tengok adik kena denda esok berdiri atas kursi. Terpaksalah bonda pergi juga senyap-senyap, tak bagi tahu siapa-siapa. Tak bagi tahu ayah, mak, atuk, tak bagi tahu langsung. So bonda pun pergilah naik motor, adik duduk kat belakang. Kita mulakan perjalanan nak ke rumah sewa tu. So sesampai je ke rumah sewa tu, waktu ni langit dah nak warna kuning-kuning geng. Dah nak maghrib. Bonda dia stopkan motor dia atas bukit depan rumah. Tak adalah jauh mana pun, lebih kurang dalam dekat sangat lah. Tapi rumah tu dia macam menurun macam ni. Macam ni. Bonda park dekat sini. Ini rumah. Adik dia kena turun bukit sikit je nak balik rumah. So bonda pesanlah dekat adik dia, "Dek, dah sampai rumah ni, kau cepat sikit ambil barang kau. Jangan lambat-lambat. Janganlah nanti kau masuk rumah, kau pergi main Barbie doll ke apa dulu. Ambil buku terus keluar, dek." Sebab waktu tu bonda dah rasa tak sedap hati geng. Sebab kau bayangkanlah, satu dah nak maghrib. Yang kedua, hati bonda ni rasa macam tak tenang. Sebab suasana sekeliling rasa seakan-akan macam dah start sunyi sepi geng. Sunyi sepi tu tahap ibarat macam malaikat lalu lah, senang cakap. Waktu ni adik dah turun motor. Bonda pesan lagi, "Dek, kau cepat sikit tau. Engkau pergi ambil buku, ikut pintu dapur tau. Jangan ikut pintu depan, sebab dekat sikit nak ambil buku kau kan. Lepas tu cepat-cepat balik. Jangan lupa kau padam lampu. Nanti ayah datang, dia nampak lampu tak padam, mati kita dek. Kena selam dalam parit." Adik dia kemain riak tadi, cakap, yelah orang tahulah. Biasalah budak-budak geng. Waktu ni, waktu bonda bercakap dengan adik dia, bonda tak pandang pun ke arah rumah. Bonda pandang adik dia je. Sebab bonda cakap dia rasa macam tak selesa nak pandang rumah tu. Rasa macam ada something wrong lah dengan rumah tu. Lagi-lagi waktu ni hijab bonda terbuka lagi, tak tutup lagi. So dia risaulah nampak benda bukan-bukan kan. So time ni adik dia pun turunlah bukit tadi, terkedek macam penguin dah jalannya. Waktu ni 3 minit berlalu, 5 minit berlalu, 10 minit berlalu. Adik masih tak kelihatan. Bonda pun tak tengok arah rumah. Memang dia takut betul. Dia tengok tepi je. Tengok pokok durian, pokok manggis. Dan waktu ni bila bonda pandang ke atas, satu ekor burung pun tak ada.
Selalunya kalau kampung-kampung ni dah maghrib, burung banyak terbang balik rumah kan. Tapi petang tu macam sunyi sepi betul. Bunyi cikerik tak ada, burung tak lalu. Pelik lah hari ni. Bonda cakap. Waktu ni member dah mengurut geng. Dia cakap, "Weh, kau ni lama betul lah dek ambil buku. Engkau ambil buku ke kau makan buku cicah Milo ni dek? Lama sangat ni." Dalam duk mengurut-urut tu, bonda jerit lagi sekali. Dia sebut, dek cepatlah sikit. Dah nak maghrib nak azan ni. Dah nak gelap ni. Tolonglah cepat sikit dek." Kemain lantang lagi suara dia jerit ke arah rumah. Tapi tak pandang rumah, dia pandang tepi. Bonda cakap memang dia tak nak langsung pandang rumah tu. Dia rasa tak sedap geng. Selang beberapa minit, kedengaran pintu dapur ditutup. Dung. Spontan bila dengar pintu dapur ditutup tu, bonda terpandang ke arah rumah. Dan bonda pun nampaklah adik berjalan. Ini rumah tadi, ini rumah kan. Nampaklah adik dia naik bukit. Weh, bukan buku sekolah yang dia bawa. Satu beg plastik dia bawa buku geng. Waktu ni bonda dah baran. Yelah, kau cakap sebuah buku je nak ambil, tiba-tiba satu plastik kau jinjit. Dan entah macam mana, waktu bonda pandang adik tu, tiba-tiba dia terpandang bangsal, sebuah bangsal yang berada sebelah rumah geng. Antara jarak bangsal dengan dapur rumah tadi tak jauh, lebih kurang dalam 10 langkah macam gitu je. Dan bangsal tersebut adalah sebuah bangsal kosong. Bila bonda terpandang bangsal tu, jantung bonda seakan-akan berhenti. Bonda tak boleh bernafas langsung. Macam ada sesuatu yang pegang leher bonda. Nak tahu tak apa yang bonda nampak dekat bangsal tu? Betul-betul di belakang adik. Waktu ni adik berjalan perlahan-lahan. Bangsal ni betul-betul belakang adik. Bonda ternampak di bangsal tersebut terbaringnya sekujur tubuh. Dan tubuh tersebut telah pun dikafankan. Senang cakap, bonda nampak pocong baring di bangsal tersebut. Tapi pocong tu bukan sebarang pocong geng. Saiz pocong tu teramatlah besar, di mana bangsal tadi hanya muatkan bahagian kaki sehingga ke dada sahaja. Bahagian kepala dia terjojol keluar daripada bangsal. Ibarat macam pocong tu besar betul, 3 kali besar daripada manusia biasa. Senang cakap, kalau pocong ni berdiri, memang saiz dia sama besar dengan tiang elektrik geng. Time ni bonda cuba nak alihkan pandangan, bonda cuba nak kelipkan mata. Tetapi macam ada sesuatu yang tahan mata bonda daripada berkelip, yang tahan mata bonda daripada alih pandangan. Seolah-olah mata dia dipegang. Tertacap je pandang pocong tersebut. Dan yang lebih menakutkan lagi, waktu ni adik berjalan betul-betul di belakang pocong tersebut. Dan ini bonda nak buat apa? Nak menjerit, suara tak keluar. Nak menunjuk, tangan tak boleh gerak. Seakan-akan terpaku, terkunci je geng. Dan adik pula berjalan seolah-olah macam tak ada apa-apa. Berjalan relax je geng, santai je. Dalam hati bonda hanya mampu cakap, "Dek, cepatlah jalan dek, cepatlah. Janganlah kau pandang belakang dek. Kau jalan je dek." Dan mata bonda dah panas geng. Sebab terbuka je kan, mata dia panas. Sampai tak, patutnya kalau mata ni dah start kering, keluar air mata tau. Tapi tak, air mata bonda tak boleh keluar geng. Time ni semua surah dalam kepala dah lupa, dah tak ingat apa-apa dah. Bonda hanya mampu doa, "Ya Allah, selamatkanlah kami, Ya Allah." Mata bonda masih tengok ke arah pocong yang terbaring tersebut. Rasa macam lambat betul lah adik berjalan time tu nak naik bukit. Kau bayangkan, waktu tu bonda lihat yang tubuh berbalut tersebut seakan macam bergerak. Bangsal usang seakan macam berbunyi, krek, krek. Kau bayangkanlah bunyi kayu, kalau kita pijak, kalau kita bergerakkan, dia akan bunyi macam tu, betul tak? Waktu ni bonda terdengar benda tu, seakan macam benda tu nak berdiri geng. Adik pun, kau tadi berjalan perlahan naik bukit, sekarang dah start jalan laju. Bonda pandang je ke arah bangsal tu. Apabila adik dah nak sampai ke arah bonda, tiba-tiba azan maghrib berkumandang. Serentak itu, bonda rasa macam badan dia direntak. Terus dia dapat kontrol balik badan dia, dia dapat bergerak balik. Dia terus beritahu adik dia, "Dek, kau cepat sikit dek, kau cepat sikit jalan." Tak fikir apa dah, dia terus sound, "Kau cepat sikit, kau jangan pandang belakang, kau naik atas motor ni terus."
Waktu ni adik terus naik belakang kakak dia. Kakak terus cakap, dek, engkau tutup mata dek sekarang. Kau jangan buka mata, aku larang kau buka mata. Terus adik dia tutup mata geng. Bonda tak fikir panjang, terus prank motor balik ke rumah. Waktu ni bonda cakap dia intai lagi sekali ke belakang. Dan kau tahu tak apa bonda nampak? Bonda nampak pocong gergasi yang tinggi dia sama level dengan tiang elektrik tu dah berdiri geng. Berdiri betul-betul sebelah dapur tempat adik keluar tadi. Memang tinggi betul geng, tapi tak nampak muka. Muka dia tertutup. Kakak pun terus pecut prem balik ke rumah atuk. Sampai je ke rumah atuk, atuk nampak kita orang adik-beradik baru sampai. Dan ni atuk marah lah, kau daripada mana ni? Muka kakak dah pucat geng. Muka adik dia pun entah lagi, tutup mata je dari tadi. Akak pun cakap, kami pergi rumah sewa ambil buku adik tadi tu. Korang ni degil betul lah. Orang cakap kau tak dengar. Kau dah kenanya bukan-bukan ni, kau kena sampuk Dah, kau jangan masuk ikut pintu depan, kau pergi ikut pintu dapur. Ikut atuk sekarang. Atuk pun bawa lah dia ke dapur. Waktu tu atuk suruh dia ambil uduk. Ni kau ambil uduk sekarang. Kau basuh badan-badan kau, basuh badan adik kau sekali. Kau buka baju, kau buka seluar, tinggal dekat luar. Atuk pun masuk dalam rumah. Dia ambil kain tuala, bagi dekat bonda, bagi dekat adik bonda. Lepas tu nak jadikan cerita lah, nasib baiklah ayah tak marah geng. Ayah cakap, korang ni dah pesan, ayah dah pesan jangan pergi rumah tu. Kau tak tahu apa kat rumah tu ada. Diorang pun macam tertanya lah, apa yang ada rumah tu? Ya, ceritalah kat kita orang. Kita dah nampak tadi ya. Ayah pun bagi tahu yang dulu rumah tu milik suami isteri. Tapi suami isteri ni memang suami isteri yang membela lah, membela makhluk-makhluk gaib ni kan. Nak dijadikan cerita satu hari, tak tahulah semena-mena sebab apa suami isteri tu meninggal dalam rumah tersebut. Membusuk sampai ke berulat. Dan pocong gergasi yang bonda nampak tu merupakan belaan dia. Tapi belaan untuk menjaga rumah tersebut daripada orang-orang yang nak masuk mencuri semua. Dan dikatakan ada lagi 5 makhluk dalam rumah tersebut, tidak bertuan. Orang kampung semua tak berani pergi sana. Tapi ayah ni tak tahu cerita sebenarnya. Rumah tu pula murah, sebab tu ayah sewa je. Sampailah beberapa bulan ni baru ayah tahu. Waris dia sewakan dekat ayah. Ayah pun on je lah bayar murah kan. Tapi tak apalah, lepas ni kita cari rumah sewa baru. So pas kejadian tu memang betul ayah cari rumah sewa baru. Dan bonda cakap setiap kali pada rumah atuk tu nak pergi ke bandar, memang kena lalu depan rumah misteri tu. Bonda cakap setiap kali dia lalu depan rumah tu, memang dia akan nampak pocong gergasi tu baring di bangsal tadi. Dan sehingga kini bonda cakap rumah tu ada je, dipenuhi dengan semak samun dan menunggu mangsa seterusnya. That's all cerita for tonight. Thank you pada mana yang stay tengok cerita sampai habis. Thank you so much sebab luangkan masa dengan saya geng. Pada mana yang baru join, jemputlah subscribe, jemputlah share cerita ni di mana-mana sahaja korang berada. Korang-korang sekalian, kalau korang-korang share cerita saya dekat TikTok ke, dekat Instagram ke, jemputlah tag saya geng. Saya boleh repost cerita korang. So kalau nak lagi cerita seram, kita akan jumpa dalam next story puaka. Semoga korang terhibur, semoga malam-malam seram terus menemani korang. Semoga malam anda tidak menjadi story puaka. Assalamualaikum, selamat malam. Have a good day, have a good tomorrow day. Have a nice day. Apa lagi ucapan aku ni? That's all lah for tonight. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga hidup anda terus dihantui oleh story puaka.